Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan juga ingin membentangkan tajuk peranan dan etika peradaban dalam membendung pengaruh ideologi Barat di Malaysia. Sebelum kami memulakan pembentangan kami, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Hanan bin Nosham, nombor matriks 2022856644. Yang pertama, saya akan membentangkan tentang pendahuluan tentang peradaban tersebut. Dalam meniti arus pemodenan ini, terlalu ramai dari kalangan kita yang sering mengikuti perkembangan dari Barat sehingga kan ada segelintir daripada mereka yang terpesong dari landasan agama yang sebenar. Hal ini demikian kerana terdapat setengah fahaman dari ideologi Barat yang bertentangan dari unsur agama. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, ideologi yang bermaksud fahaman yang dipakai atau yang dicita-citakan untuk dasar pemerintahan. Ideologi Barat ini wujud adalah untuk mempelopori fikiran manusia untuk mengikuti cara Barat dan menolak cara agama Islam yang sepatutnya diikuti oleh pihak pemerintahan di Malaysia. Di Malaysia terdapat berbagai jenis ideologi, antaranya ialah sekularisme. Sekularisme adalah ideologi yang dapat menyerang undang-undang dan sistem Islam. Dengan kaedah ini, ideologi ini dapat memisahkan kefahaman seorang Muslim terhadap politik dan sistem Islam yang lain. Selain sekularisme, terdapat juga ideologi seperti hedonisme. Hedonisme pula adalah satu konsep yang punca utamanya adalah menyebabkan golongan muda pada masa kini terpesong dari landasan yang benar kerana disebabkan terlalu mengikut cara orang Barat. Jika kita seorang Muslim yang arif dalam bidang keagamaan, kita tidak mudah terpesong dan mengikuti ajaran yang bercanggah dengan Islam. Kita akan sentiasa mengikuti etika peradaban yang betul supaya kita tidak akan mudah terjerumus dalam ideologi Barat. Untuk pertanyaan seterusnya, saya akan memberikan kepada Amirul Hisham. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Hisham bin Mazlan, nombor matrik 2022810524. Terima kasih kepada sahabat saya yang membentangkan dan menceritakan tentang sedikit pengenalan tentang peranan etika dan peradaban dalam membendung masalah ideologi. So, saya akan menceritakan tentang latar belakang kajian, iaitu saya akan memperincikan lagi apa itu ideologi. Okey. Pertama sekali, apa itu ideologi? Ideologi itu adalah merupakan fahaman atau ajaran yang menjadi pegangan kepada tingkah laku manusia. Fakta ini dapat dibuktikan daripada Kamus Dewan edisi keempat. Mengikut kamus tersebut, ideologi disebut sebagai ajaran atau fahaman yang dipakai untuk dasar pemerintahan. Ideologi ini amat vital dalam menerapkan dari segala aspek antara yang dapat dinyatakan ialah politik, agama, pemerintahan dan sebagainya. Sehubungannya itu, ideologi ini juga boleh disinonimkan atau kata nama lainnya adalah falsafah. Tambahan lagi, ideologi ini juga dapat diklasifikasi dengan beberapa jenis ideologi yang terdapat di dalam dunia ini. Salah satunya adalah kapitalisme, liberalisme, marxisme, sosialisme, nasionalisme dan demokrasi. Okey, seterusnya saya akan menceritakan sejarah dan perkembangan ideologi Islam. Jika disingkap dari perkembangan ideologi Islam mengguna pakai ideologi yang dapat diistilahkan sebagai pemikiran agama.
Penggunaan ideologi sedemikian, ia telah mewakili atau meliputi respon terhadap pemikiran atau falsafah Greek, Farsi, Hindu atau juga falsafah sekularisme, sosialisme, Marxisme, malah atheism. Perkara ini sama imej berupa respon terhadap kelemahan dalam yang kedalaman yang muncul akibat perbezaan mazhab dan aliran, sama ada politik, akidah, fiqh atau tasawuf. Berdasarkan sejarah terdahulu, pemikiran Islam ini wujud apabila umat Islam sudah tidak terkawal dan sinonim juga dipanggil lemah oleh sebab mengejar alam fana yang sementara ini. Pencetus-pencetus yang mempengaruhi aliran yang dapat dihuraikan adalah pengaruh tempatan, iaitu tentang bangkitnya isu kepimpinan yang melahirkan Khawarij, Syiah, Jumhur al-Muslimin dan Murji'ah, Al-Jabariyah, Al-Mu'tazilah. Kemudian berkembang pula aliran Al-Sifatiyah atau Al-Asy'ariyah dan Al-Salafiyah. Kesemua aliran itu mempunyai pandangan tersendiri tentang kepimpinan, iaitu al-imamah. Samalah halnya pandangan mereka mengenai hal-hal lain dalam masalah akidah. Ideologi Islam ini untuk meredakan fanatisme mazhab dan memisahkan budaya Islam dengan budaya lain yang telah bercampur aduk. Inilah gerakan pemikiran yang dipelopori oleh Ibn Taymiyah Muhammad, iaitu mengajak kembali semula kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Seterusnya saya akan menerangkan konsep ideologi dalam tafsiran barat. Pertama sekali, ideologi dan tafsiran barat mempunyai sekularisme, kapitalisme, humanisme, hedonisme. Pertama sekali saya akan menghuraikan sekularisme. Apa itu sekularisme? Ideologi ini berasal daripada bahasa Latin, iaitu seculum, iaitu sekular, yang mempunyai pelbagai makna yang telah ditafsirkan oleh David Martin. Okey, seterusnya, jika ditelusuri melalui Muhammad Naqib al-Atas, beliau menghuraikan masa ialah masa sekarang yang bersifat kekinian dan tempat pula ialah dunia yang keduniaan. Ringkasnya, sekularisme ini adalah fahaman yang bercanggah dari segi agama Islam itu sendiri. Hal ini demikian kerana fahaman ini ingin bebas daripada peraturan agama dan kehidupan. Tambahan, sekularisme ini adalah ideologi yang berbentuk etis, yang disamaertikan atheism. Seterusnya, kapitalisme. Ini pula adalah sistem ekonomi berdasarkan hak milik peribadi. Ini dapat didefinisikan sebagai kapitalisme. Perkara ini berlaku atas semua jenis harta benda serta kebebasan kekal terhadap individu untuk mengadakan persetujuan dengan orang lain dan mengikut diri dalam kegiatan-kegiatan ekonomi mengikut pilihan demi keuntungan dan kesejahteraan diri. Selain itu, sistem ini dapat disamaertikan dengan ia berasaskan individu yang menjadi pemilik yang mutlak terhadap segalanya, iaitu sebagai contoh,
Sebagai contoh, apa yang kita dapat kaitkan adalah Nazi. Yes. Okay. Seterusnya, humanism. Fahaman humanism ini pula tiada kurangnya seperti fahaman sekularisme yang menafikan kebergantungan manusia terhadap agama. Fahaman ini merujuk kepada golongan cerdik pandai yang mendalami dan menguasai ilmu-ilmu. Mereka ini hanya berpendapat segala masalah di dalam dunia ini boleh diselesaikan oleh logik akal manusia. Golongan dalam gugusan fahaman ini sesuai jika diklasifikan sebagai etis. Dalam ideologi ini humanism ini juga dapat dikatakan sebagai etis. Rumusannya adalah ideologi ini diperkenalkan bertujuan untuk menafikan kewujudan dan kekuasaan Tuhan, seterusnya memisahkan manusia daripada agama. Jadi, ideologi humanism ini tidak dapat digunakan di dalam agama Islam kerana sangat bercanggah dengan syarak. Akhir sekali, saya akan memperkenalkan apa itu ideologi hedonisme. Ideologi ini berlandaskan pegangan hidup yang mementingkan keseronokan dan hiburan. Menurut Mustafa Kamil Ayub menyatakan bahawa hedonism ialah satu sistem nilai barat yang menilai kebaikan hanyalah semata-mata daripada keseronokan. Melanjutkan lagi topik perbincangan ni, ideologi ini juga membawa makna tujuan hidup demi kesenangan. Tambahan pula, ada beberapa tokoh yang terkenal yang mempelopori gagasan hedonism ini seperti Herbert Spencer, Leslie Stephen, David Hume dan Sir William Hamilton. Akhir sekali, perkataan hedonisme ini membawa banyak maksud dengan mengikut perspektif kajian sarjana terdahulu. Antaranya ialah kenikmatan, kesenangan dan kebahagiaan. Tetapi yang jelas ialah hedonisme boleh dikatakan sebagai satu perkara yang mendatangkan keuntungan kepada pengamalnya tanpa perlu memikirkan hal-hal yang berbangkit. Okay. Seterusnya saya akan memberi kepada Muhammad Amar untuk meneruskan topik ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Amir Hisham. Nama saya Muhammad Amar bin Mazlizal. Nombor student 2022-627-688. Saya akan membentangkan tentang fakta dan diskusi kajian. Maafkan saya. Saya akan membentangkan tentang faktor-faktor ideologi barat di Malaysia. Terdapat 3 faktor ideologi barat di Malaysia. Yang pertama ialah westernasi, yang kedua ialah sekularisme dan yang ketiga ialah humanism.
Westernisasi adalah peniruan budaya barat. Apa itu westernisasi? Westernisasi adalah peniruan budaya barat yang dilakukan negara barat dalam mengubah secara langsung tanpa adanya sebuah negara menjadi sebahagian daripada mereka. Contoh-contoh westernisasi. Yang pertama ialah minum arak. Yang kedua ialah berpesta meraihkan sesuatu perayaan. Yang ketiga, membeli produk luar negeri yang lebih mahal. Yang keempat, menerapkan gaya hidup konsumtif. Yang kelima, memakai gaya pakaian barat. Dan yang keenam, gaya bahasa yang mencampurkan bahasa barat. Seterusnya ialah sekularisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme ialah kefahaman yang menolak nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial manusia. Semua aktiviti duniawi ditolak dan dipisahkan dari urusan keagamaan. Sebagai contoh, aktiviti politik, pentadbiran dan undang-undang. Orang Barat mewujudkan ideologi sekularisme ini untuk menyesatkan pemikiran orang Islam. Kesan-kesan sekularisme ialah aspek agama dapat dari segi aspek agama. Kesan sekularisme ialah aspek sosial, aspek politik, ekonomi, pendidikan dan juga pemikiran. Dari segi aspek agama dapat melemahkan keimanan dan menggoyangkan akidah serta keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi aspek sosial, keruntuhan akhlak seperti gereja, penagihan dadah, arak, lesbian, homoseks dan hysterisme dan lain-lain. Dari segi aspek politik, mengikut kefahaman barat seperti kapitalisme, sosialistik dan nasionalisme. Matlamat ini untuk mendapat pengaruh, pangkat dan kuasa bukan sebagai mengikut amalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi ekonomi, bermatlamatkan kekayaan dan material semata-mata. Dari segi pendidikan, lebih mementingkan hal-hal dunia tanpa mengira kepentingan jiwa dan iman yang diperlukan bagi membentuk akhlak dan moral. Akhir sekali, dari segi pemikiran, wujudnya kefahaman yang sempit tentang konsep adil sebagai satu cara hidup. Seterusnya, humanism. Apa itu humanism? Humanism ialah satu sistem pemikiran yang mengutamakan nilai pemikiran manusia dan kebajikan serta memandang unsur agama sebagai sesuatu yang mengekang kehidupan. Golongan yang menolak kepercayaan. Golongan yang mengamalkan humanism ialah golongan yang menolak kepercayaan Tuhan dan merasakan dirinya ialah Tuhan. Manusia berhak untuk menentukan segala hukum hakam kerana merasakan mereka seolah-olah seperti Tuhan. Akhir sekali, fahaman humanisme ini adalah mereka tidak mengaku akan kewujudan Tuhan. Contoh-contoh humanisme. Contoh-contoh humanisme ialah pergaulan bebas. Seperti pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan tanpa menjaga batas pergaulan yang diajar dalam agama Islam. Seterusnya, penggunaan istilah yang mengelirukan. Untuk fahaman semua, dalam fahaman humanisme, istilah gay bermaksud insan yang peramah, manakala dalam Islam ialah hubungan sejenis, homoseksual yang amat tegah dalam hukum Islam. Seterusnya, punca ideologi barat bertapak di Malaysia. Punca ideologi barat bertapak di Malaysia adalah akibat daripada taksub dengan budaya barat. Masyarakat telah pada zaman kini, masyarakat telah hidup dengan teknologi-teknologi yang semakin canggih. Kehidupan pada zaman sekarang adalah kehidupan dengan internet. Sesetengah masyarakat di Malaysia tidak memahami beberapa maklumat yang ada di dalam media sosial tersebut dan akhirnya akan menyebabkan sekiranya tanpa pengawasan daripada ibu bapa ataupun pengawasan penjaga, ia boleh menyebabkan mereka mudah terpengaruh dan terpesong dengan budaya barat. Seterusnya, kesungguhan musuh Islam dalam menjatuhkan umat Islam. Negara-negara barat ingin menyesatkan umat Islam agar terpesong daripada agama Islam.
untuk pengetahuan semua, agama Islam ialah agama yang memberikan banyak masalah kepada mereka. Negara-negara barat menghalang kemasukan para ulama ke negara mereka untuk melakukan aktiviti berunsurkan agama Islam. Akhir sekali, negara barat mereka merosakkan segala harta benda umat Islam di negara mereka seperti menyerang masjid-masjid dan membakar Al-Quran dengan sengaja. Itu saja daripada saya. Kesan budaya sekularisme menyebabkan berlakunya gejala keruntuhan adab iaitu kurang disiplin, rohani dan jasadi yang menghilangkan upaya meletakkan suatu perkara di tempat wajar sehingga menimbulkan kekeliruan dan kezaliman dalam semua aspek kehidupan. Selain itu, pertentangan antara kebudayaan dengan tamadun barat terhadap Islam juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan keterpesungan akidah. Dari segi agama, kepercayaan terhadap sekularisme dapat melemahkan iman dan akidah terhadap kekuasaan Allah. Manakala, dari segi sosial pula, keruntuhan akhlak berlaku menyebabkan tercetusnya masyarakat yang tidak bermoral seperti terlibat dengan penagihan dadah, arak, homoseks, lesbian, gangsterism dan sebagainya. Di samping itu, sekularisme juga menekankan fahaman barat yang membawa masuk idea seperti kapitalisme, sosialistik dan nasionalisme yang bermatlamat untuk mendapatkan pengaruh, pangkat dan kuasa yang tidak berteraskan ajaran Islam dan hanya menumpukan kepada kekayaan dan materialistik semata. Hedonisme memberikan implikasi yang berat kepada masyarakat. Secara umumnya, hal ini berpunca daripada individu yang mempunyai sifat hedonisme pasti akan bersifat bermewah-mewah. Seterusnya, ia menjadikan hati individu tersebut kasar, hilang kepekaan dan fitrah mereka sebagai manusia akan terjejas. Kesan kepada individu adalah lebih terpengaruh untuk melibatkan diri melakukan perkara yang dapat memudaratkan seperti judi cyber, kecurian, skim cepat kaya dan sebagainya. Justeru, implikasi hedonisme kepada masyarakat ialah kadar pengangguran akan meningkat. Ini kerana golongan yang terpengaruh dengan sifat hedonisme ini lebih cenderung untuk mengejar kemewahan dan tidak mahu bekerja untuk jangka masa yang panjang. Mereka lebih mudah putus asa sekiranya mendapat pendapatan yang kecil kerana ia tidak dapat memenuhi kehendak dan kemahuan mereka yang tinggi dan mewah. Di samping itu, implikasi hedonisme kepada negara ialah penyalahgunaan dadah dan bahan berpunca daripada sifat hedonisme yang menebal dalam diri. Penyalahgunaan dadah bermaksud penyalahgunaan dadah dari segi perubatan, manakala penyalahgunaan bahan-bahan seperti alkohol, ganja, pil khayal dan lain-lain. Pertambahan bilangan orang yang terlibat dengan masalah ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sekiranya masalah yang tidak dapat diatasi, masalah lain yang berbahaya akan timbul seperti aktiviti kecurian, meragut, membunuh dan kemunculan penyakit yang berbahaya. Kekeliruan ilmu dan kucar kacir terhadap pemikiran seseorang adalah antara kesan daripada kepercayaan terhadap fahaman liberal. Ini menunjukkan kesan yang ketara ke atas cara orang melihat Tuhan, alam, manusia, kebahagiaan, keadilan dan usaha untuk menghapuskan hubungan alam dengan Tuhan. Ini berlaku akibat kekurangan pendidikan agama di sekolah atau kurangnya teguran kepada seseorang. Tambahan pula, perkara sebegini boleh berlaku kerana mereka mudah percaya atau mengikut budaya barat yang mengamalkan konsep liberalism. Ini mengakibatkan perkembangan individu yang bebas melakukan apa sahaja yang mereka pilih tanpa dikekang oleh peraturan atau sekatan agama. Berikutan itu, seorang yang berfahaman liberal tidak lagi menganggap agama sebagai panduan dan sumber rujukan dalam menetapkan perkara yang benar dan salah, baik dan buruk. Agama tidak lagi dilihat sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran, tetapi sebagai manusia yang mengawal sepenuhnya nasib, realiti dan tempat mereka sendiri di bumi, tanpa bimbingan Tuhan dan wahyu. Assalamualaikum. Saya Rosbel Mokdani, nombor matriks 202249994. Saya akan menerangkan tentang inisiatif untuk mengekang ideologi barat di Malaysia. Terdapat beberapa inisiatif yang telah dijalankan oleh kerajaan untuk mengekang ideologi barat di negara Malaysia. Antaranya, pertama, mewajibkan kelas agama Islam bagi pelajar agama Islam. Hal ini kerana agama Islam hendaklah dipupuk sejak daripada awal lagi, sejak daripada bangku sekolah, daripada bangku remaja. Oleh itu, pihak kerajaan mengambil inisiatif ini bagi memupuk ajaran agama Islam di dalam diri mereka dengan lebih awal, bagi mengelakkan mereka mudah terdedah, mudah terpesong sewaktu kanak-kanak ataupun sewaktu remaja.
Yang kedua, menjadikan undang-undang relevan dengan zaman moden. Sebagai contoh, setiap masalah, tribulasi dan mihna semestinya mempunyai jalan penyelesaian sendiri. Setiap peraturan sewajibnya mengikut Al-Quran dan Sunnah, meskipun ianya harus dilaraskan dengan zaman ini. Terdapat konsep pengampunan dalam kes berzina, manakala hukuman memotong tangan tidak sewajibnya dijalankan terhadap pencuri kerana mereka akan diberi balasan setimpal seperti direman ataupun dipenjara. Yang ketiga, pengharaman media yang merosakkan nilai murni. Pengharaman media yang merosakkan nilai murni rakyat Malaysia merupakan satu inisiatif yang paling berkesan. Hal ini kerana di negara-negara luar ataupun di negara, terutamanya di negara bahagian Eropah, remaja-remaja dan kanak-kanak amat mengejutkan, malah kanak-kanak juga terdedah dengan media-media yang merosakkan nilai murni seperti media pornografi. Oleh itu, pengharaman yang dijalankan oleh pihak kerajaan merupakan satu inisiatif yang amat berkesan kerana dapat mengelakkan para remaja dan kanak-kanak terdedah dengan perkara-perkara yang merosakkan nilai murni seperti ini. Yang keempat, mengadakan halakah percuma kepada rakyat. Pihak kerajaan telah membuat satu inisiatif untuk mengawal bentuk hiburan yang melalaikan para remaja maupun orang dewasa pada zaman kini. Mempelbagaikan program ilmu di seluruh negara merupakan salah satu cara bagi mengelakkan rakyat Malaysia dari terjerumus ke arah genjala yang tidak berfaedah, terutamanya golongan-golongan mahasiswa dan mahasiswi. Halakah percuma ini bukan sahaja diadakan secara di majlis ataupun di halayak ramai, malah di program-program televisyen juga telah diadakan program halakah percuma seperti program halakah di TV9. Akhir sekali, menambah rondaan di kawasan haram. Pihak kerajaan membuat lebih banyak rondaan di kawasan haram, terutamanya di kawasan-kawasan Kuala Lumpur kerana terdapat lebih banyak kelab yang telah diwujudkan di belah sana. Rondaan-rondaan polis ini bagi mengelakkan remaja maupun orang dewasa untuk terdedah dengan perkara-perkara yang memesongkan akidah mereka. Rondaan-rondaan oleh pihak polis di kelab-kelab dapat mengurangkan jumlah orang Islam daripada terjerumus dengan perkara-perkara yang memesongkan akidah mereka. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika binti Ahmad Kawi. Nombor matrik saya 2022860892. Dan saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu kesimpulan daripada kajian yang dibuat. Berdasarkan huraian tersebut, maka jelaslah bahawa etika serta peradaban berperanan membendung pengaruh ideologi barat menular di Malaysia. Ini kerana etika yang baik dan peradaban yang tinggi akan membentuk dan meletakkan negara dalam kedudukan yang baik dan dihormati dunia. Masyarakat yang beretika serta mempunyai peradaban yang tinggi, yang terdidik dengan agama serta sopan santun tidak mudah dipengaruhi oleh mana-mana ideologi yang dibawa oleh mana-mana negara. Selain itu, kebergantungan kepada etika dan peradaban adalah kemajuan sesuatu masyarakat. Jika masyarakat tidak ada perpaduan dan bersatu, maka sukarlah bagi kita untuk membendung pengaruh ideologi yang menular di Malaysia. Ianya juga mudah bagi mereka yang masih kurang faham tentang ilmu agama dan kurang faham tentang etika dan peradaban bahawa pengaruh ideologi barat mudah tersebar jika mereka tidak menyedari dengan cepat perkara tersebut. Tambahan pula, penglibatan unsur negatif yang berlebihan dapat memusnahkan kepercayaan dan pemikiran dalam kalangan rakyat Malaysia serta konsep etika dan peradaban.
Di samping itu, kemajuan teknologi iaitu media sosial seperti Twitter, Instagram dan WhatsApp telah mengubah sikap dan cara hidup masyarakat seiring dengan peredaran zaman. Oleh itu, kerajaan perlulah memastikan masyarakat mempunyai etika yang baik dan peradaban yang tinggi agar konsep etika dan peradaban dapat diaplikasikan dalam gaya hidup masyarakat dan menjadi pengganti budaya barat di Malaysia.